Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian, pada hari yang berbahagia ini, pada hari yang mulia ini, pada bulan yang berbarakah ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita semua dilindungi olehnya insya-Allah dan diberkati kehidupan kita insya-Allah. Baik. Seperti biasa setiap hari Jumaat kita akan adakan Sautul Jumaah seperti yang telah diberitahu pada minggu-minggu yang lepas sudah. Insya-Allah kita akan mengongsi inti-inti ataupun isi-isi daripada khutbah Jumaat kita pada hari ini insya-Allah. Dan pada hari ini 17 April, tajuknya untuk khutbah pada hari ini ialah sifat mahmudah, iaitu ithar. Jadi salah satu yang bersifat mahmudah ialah ithar insya-Allah. Baik. Bermula kita dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita melaksanakan segala yang diperintahnya dan kita menjauhi segala yang dilarangnya. Jadi kita mestilah lakukan yang terbaik dan beri sokongan kepada orang-orang yang ingin melakukan kebaikan insya-Allah. Jadi khutbah juga mulakan dengan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan suatu doa yang diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang bermaksud di antara doa Nabi Daud beliau berkata, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbak, yang bermaksud, ya Allah, aku meminta kepadamu kasih sayangmu dan kasih sayang mereka yang mengasihi dan mencintaimu serta amalan yang menyampaikan diriku kepada cintamu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi kita lihat di sini bahawasanya hadis ini menggambarkan kepada kita akan hati seorang hamba yang sentiasa bergantung dan berdoa menaruh harapan kepada rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini juga turut menggambarkan akan harapan dan kasih sayang seorang hamba kepada hamba yang lain, hamba Allah yang lain. Jadi maksudnya kita ini hidup di dunia ini bukanlah untuk diri kita sendiri. Kita doakan kebaikan untuk kita. Kita bukan sahaja doakan untuk ahli keluarga kita, tetapi kita juga doakan untuk hamba-hamba Allah yang lain juga, yang sama darjat ataupun sama dengan kita, iaitu hamba Allah jugalah. Jadi kehidupan seorang insan begitulah. Kita ini sentiasa berusaha untuk menjaga hubungan kita dengan Allah, sama ada kita dalam keadaan senang dan susah. Kan? Jadi kita bukanlah cari Allah Subhanahu Wa Taala apabila dalam keadaan yang susah, tapi kita cari Allah juga apabila kita keadaan yang senang, iaitu kita bersyukur kepadanya dan sebagainya. Lalu khutbah juga ada menyebutkan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Hasyr ayat ke-9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yang bermaksud, dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu, dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada mereka ataupun lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Yang bermaksud juga di sini, kita memang ini kita kehidupan kita ini banyak peluang untuk kita menolong orang lain. Bukanlah kita sahaja tadi seperti saya sebutkan tadi, kita bukanlah hidup hanya untuk diri kita sendiri. Kita pun tahu kita ini hidup disarankan untuk hidup bermasyarakat, kan? Kita hidup juga dalam masyarakat. Kita bukanlah hidup sendiri ataupun meninggal diri sendiri. Tidak.
kita meninggal pun orang yang menguruskan urusan kita juga. Jadi kita juga boleh mengongsikan kelebihan yang kita nikmati kepada mereka yang kurang kemampuan. Jadi orang-orang yang berkemampuan lebih itu kita bolehlah kongsi juga kan, sebab kita ini sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi dengan situasi penularan wabak ini, jadi orang-orang ada yang ada kesusahan, ada kepayahan, kita boleh hulurkan bantuan. Baik, yang aspek yang lagi satu yang disebutkan dalam khutbah juga mengatakan bahawasanya kita boleh usahakan dalam memberi sinar harapan dan keceriaan dalam kehidupan seseorang. Ia berkaitan dengan memberi perlindungan kepada anak-anak kecil yang menambahkan kasih sayang dan suasana kehidupan berkeluarga. Jadi hal ini menurut daripada terkini mengatakan sebahagian besar daripada anak-anak mengharapkan peluang untuk hidup dalam sebuah keluarga yang bahagia. Kita juga hendakkan hidup keluarga bahagia, orang lain juga sama juga niatnya. Jadi apa yang kita boleh bantulah kita bantu. Jadi agama kita juga menganjurkan untuk menjaga anak-anak yang memerlukan perlindungan. Jadi anak-anak yang perlukan pertolongan, perlindungan, kita juga mana yang kita mampu tolong, kita tolonglah. Jadi inilah peluang kita. Salah satu caranya kita boleh hulurkan bantuan adalah sokong kepada anak-anak ini dengan merasakan, supaya mereka dapat merasakan kehidupan dalam sebuah keluarga yang sempurna. Kita boleh juga mendapatkan maklumat lanjut untuk membantu anak-anak ini dengan melungsuri ke dalaman Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga MSF untuk program keluarga titipan ataupun fostering. Ini saja. Mungkin ada yang berkemampuan lebih yang ingin bantu anak-anak yang belum lagi mempunyai keluarga ataupun keluarganya tak ada lagi di sini. Kita boleh hulurkan bantuan kita untuk menjaga keluarga, untuk menjadikan keluarga titipan untuk mereka. Dan juga ada juga daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, abghuni fid du'afa fa innama tunsarun wa turzaquna bi du'afaikum, yang bermaksud carikan untukku orang-orang yang lemah di antara kamu, kerana sesungguhnya kamu diberi kemenangan dan rezeki kerana mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi saudaraku, sedang kita menghadapi ujian penularan virus ini, kita sebenarnya hampir memasuki Ramadan, insya-Allah. Minggu depan sahaja kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi sama-sama lagi kita berusaha untuk melaksanakan amalan dan ibadah yang sebaik mana yang kita mungkin lakukan. Jadi kita walaupun ada keterbatasan, kita tahu bahawa bulan ini ataupun pada zaman sekarang ini, waktu ini kita ada kesukaran dalam kita menghadapi bulan Ramadan, tapi tidak apa, kita masih lagi boleh mengejar pahala. Kita janganlah mematahkan semangat kita untuk melakukan yang terbaik lah pada bulan Ramadan nanti. Jadi kita beribadahlah dengan ahli keluarga kita. Inilah masa-masa yang sesuai ataupun masa-masa yang kita tak dapat selama ini. Jadi kita boleh bersama keluarga kita boleh beribadah bersama, berpuasa bersama, bertalaqi ataupun menalaah bersama keluarga kita. Dan terutama sekali kita bolehlah berbuka dan bersolat sunat tarawih bersama, insya-Allah. Semoga apa sahaja yang kita lakukan ataupun kita dambakan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sekali, kita janganlah lupa untuk kita bantu masjid-masjid yang ada sekarang ini. Kita pun ketahui bahawasanya masjid pada waktu ini tidak mempunyai tidak terbuka lah maksudnya. Jadi kita hanya masjid boleh menunjukkan video-video di online sahaja. Jadi apa yang kita boleh lakukan kemungkinan sedikit adalah kita menonton video itu, kita boleh kongsikan itu yang paling sedikit. Walaupun ada yang lebih kemampuan, bolehlah menyokong dengan memberikan kebajikan ataupun memberikan sedikit ganjaran ataupun derma lah, mana yang semampu mungkin kita. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan mengabulkan segala permintaan kita, insyaAllah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memulihkanlah apa yang berlaku di dunia ini pada waktu ini, insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.